Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sahabat-sahabat, ibu ayah, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu lagi kita pada malam ini. Malam ni kita telah bersama pada malam yang keempat. Baik ibu ayah, sebelum kita nak mulakan pengajian kita pada malam ini, ringan-ringankanlah tangan. Saya mohon untuk share dan tag rakan-rakan agar dapat bersama kita pada malam ini insya-Allah. Dan sebelum kita memulakan sesi pengajian kita pada malam ini, marilah kita sama-sama seperti biasa kita berselawat kepada junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Baik tuan-tuan, sama saya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, straight terus kita kepada sambungan pengajian kita yang semalam. Tuan-puan, kalau ada yang baru masuk live pada hari ini, pada malam ini, sekadar ulangan sedikit. Semalam kita telah belajar berkenaan dengan latihan sebutan huruf-huruf berbaris atas. Latihan, tengok yang dia punya warna hijau tu. Latihan sebutan huruf-huruf berbaris atas. Jadi semalam kita telah sampai ke huruf zal. Semalam kita sampai ke huruf zal. Setiap malam kita lebih kurang dalam setengah jam lah kita bersama. Mana yang sampai, situlah tempat kita berhenti. Mana yang kita cukup setengah jam, lebih kurang 30 minit ataupun kurang sikit, mana yang sampai setengah jam, situlah kita sampai untuk sesi pengajian kita. Setiap malam kita akan bersama setengah jam sahaja. Baik, cuma malam ni saya minta maaf sebab terlambat sedikit. Kerana untuk sesi yang awal tadi, orang rumah saya pun ada buat live, so saya mendahulukannya dan saya take turn yang kedua lah. Baik tuan-puan, kalau tuan-puan nak video live semalam, boleh tengok di Facebook kita ni, di Facebook kita ni, ataupun boleh tengok di YouTube kita. Boleh tengok di link kita telah sendkan di bahagian live kita ni. Kita ada link YouTube tu, boleh subscribe Facebook kita. Saya dah upload di Facebook. Baik, yang bersama saya, ahlan wa sahlan. Mohon respon, jangan diam-diam sahaja. Assalamualaikum semua. Semoga semuanya dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-puan, kita ulangi sedikit daripada huruf hamzah ataupun huruf hamzah sampai huruf zal. Sama-sama tuan-puan. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za. Lagi sekali tuan-puan. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za. Hari ni kita masuk seterusnya. Selepas huruf zal, kita terus pergi ke huruf ra. 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 Ra ni makhraj dekat mana tuan-puan? Makhraj ra dekat mana?
makhraj ra ataupun tempat keluar huruf ra ataupun di mana huruf ra tu tinggal dan kita nak pergi ke tempat tinggal dia, kita nak bawa dia keluar, kita nak sebut dia, kita bawa dia keluar. Bawa dia keluar tu maksudnya kita nak sebut dia. Dekat mana? Okey, huruf ra ni tuan-tuan, tuan-puan, huruf ra dia berada di hujung lidah. Okey, hujung lidah. Ditemukan atau ditekan ke lelangit atas. Ditekan ke lelangit atas. Tapi bukanlah tekan kuat tuan-puan, kerana ra ni dia ada getaran kan, dia ada sifat takrir. Kalau dia tekan kuat, nanti dia tak ada getaran tu. Okey. So ditekan ke lelangit atas. Lelangit atas ni tuan-puan dia panjang, daripada gusi kemudian masuk ke langit, terus masuk sampai ke langit lembut, lalu terus ke anak tekak, betul? Jadi lelangit yang mana? Lelangit atas yang hampir ke tengah lelangit. Belum tengah lelangit lagi, tetapi hampir ke tengah lelangit. Kalau tengah lelangit tu di bahagian huruf jim. Semalam kita dah bahaskan huruf jim. Semalam kita dah bahaskan di tengah lelangit tu tempat bahagian huruf jim. Okey, huruf jim, tengah lidah bertemu dengan lelangit atas. Tapi ra ni tuan-puan dia hampir ke tengah lelangit. Maksudnya kena lengkungkan gini, okey? Dan huruf ra ni tuan-puan dia ada 7 sifat. Okey, paling banyak sekali sifat huruf yang ada pada huruf hijaiyah adalah pada huruf ra, okey? Paling sikit setiap huruf hijaiyah tu paling sikit dia minimum 5 sifat. Tengah-tengah 6 sifat. Paling banyak 7 sifat. 7 sifat ni ada pada siapa? Huruf ra. Okey, ra pertama dia bersifat dengan jahar. Okey, tertahan nafas. Yang kedua dia bersifat dengan sifat tawassut. Tawassut, suara sederhana pertengahan. Dia ada sedikit terlepas sedikit suara dia tu. Okey? Dia tak macam huruf syiddah. Syiddah tertahan langsung. Langsung dia ad. Dia tak ada ad, tak ada ad. Kalau ra dia sederhana, maksudnya sedikit terlepas. Okey, kemudian huruf ra dia istifal, huruf ra dia infitah, huruf ra dia izlaq, huruf ra dia ada 2 sifat tunggal, iaitu sifat inhiraf dan juga sifat takrir. Jadi saya tak nak bahas lah banyak-banyak sifat dia ni, tak nak terperinci, tak adalah. Okey, jadi sedikit sebanyak jom sama-sama kita angkat bahagian hujung lidah kita. Dan dia ra ni dia ada sifat inhiraf. Inhiraf ni maksudnya melencong makhraj huruf ra masuk ke makhraj huruf selainnya. Kalau ra ni, kalau dalam kitab hijau ni tuan-puan, okey, kitab hijau ni, kitab hijau karangan Ustaz Haji Abdul Qadir Leong, okey, Al-Azhari ni, okey, daripada Al-Azhar, maksudnya dia belajar dekat Al-Azhar, okey. Kalau dalam kitab ni dia kata sifat inhiraf ni, huruf ra ni bila kita sebut dia akan melencong masuk ke makhraj huruf lam. Terutama pada ra yang sukun dan huruf ra yang berbaris bawah. Okey, okey, jom sama-sama dengan saya tuan-puan. Ra. Okey, dia jangan muncung tuan-puan, tutup mulut. Ra, lagi ra, lagi ra, lagi ra, lagi ra. Okey, ra ni tuan-puan, bila dia baris atas dia akan jadi tebal. Okey, dia akan jadi sebutan tona dia tu, tona suara dia tu akan tebal. Dia tak disebut dengan ra. Okey, ra atau re. Okey, dia sebut dengan ra. Baris atas tuan-puan. Okey, ra, lagi ra, lagi ra, lagi ra, lagi ra. Okey. Boleh tuan-puan? Payah kan? Sebab dia sedikit payah lah. Dan sedikit perkongsian saya tuan-puan, huruf ra dan juga r, dia tak sama. Tempat tak sama. Kalau huruf r dia agak longgar. Tapi kalau ra ni dia agak ketat. Terutama pada ra yang sukun. Dia ada macam r, tu kena ada r. Okey? R tu kena ada. Gitu tuan-puan. Okey? Ra. Tebal tuan-puan. Ra. Tebal. Jangan ra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ra. Okey? Boleh tuan-puan, kalau saya laju minta maaf. Dal, zal, ra.
Kemudian baris bawah, baris depan, sukun, sabdu, itu kita tak bahas pada malam ni tuan-puan. Kita akan jumpa step by step. Sekarang ni kita masih lagi di muka surat yang keempat daripada kitab Al-Mathani. Selepas ra kita jumpa huruf zai. Huruf zai. Huruf zai tuan-puan, ada kat mana huruf zai? Huruf zai tempat tinggal dia kat mana? Huruf zai di bahagian hujung lidah. Bahagian hujung lidah ditekan ke bahagian belakang gigi bawah. Gigi atas, gigi bawah. So belakang gigi bawah tu. Letak aja dekat situ. Dan jangan tekan kuat-kuat. Tekan kuat-kuat. Biasa-biasa je. Kadar-kadar agak sedikit ringan. Sebab apa? Sebab huruf zai dia ada sifat rakhawah. Ada sifat apa? Rakhawah. Terlepas suara. Za. 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 Lagi sekali tuan-puan. Za. Za. Zai hurufnya tipis sampai kiamat. Huruf zai hurufnya tipis sampai kiamat. Dan zai dia ada satu sifat tunggal, iaitu sifat safir. Apa? Safir, desiran suara ataupun suara bersiul ataupun suara berdesir. Seperti suara burung, ada kata seperti suara z, gitulah. Za. 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 Letak belakang gigi bawah. Ujung lidah tu letak je belakang gigi bawah. Za. Lagi sekali tuan-puan. Za. Lagi sekali tuan-puan. Za. Lagi sekali tuan-puan. Za. Terima kasih kepada Puan Adai bagi saya love. Terima kasih. Ahlan wa sahlan pada yang baru bersama saya. Jangan lupa bantu saya share dan respon saya. Boleh tuan-puan. Za. Za. Lagi sekali tuan-puan. Za. Lagi sekali tuan-puan. Za. Jangan za ya. Za jangan. Za. Tuan-puan, daripada awal kita tengok, jangan kita sebut ba, ta, sa, ja, ha. Jangan begitu. Kita sebut ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za. Kita sebut huruf yang tipis semua kecuali huruf kha dan huruf ra. Ra tu dia jadi baris atas tu dia jadi tebal lah. Ra baris atas dia jadi tebal kerana sifat mendatang. Jadi tebal tipis ni adalah sifat yang mendatang. Dia tak sentiasa ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tu sifat tebal dan tipis ni. Dia ada kadang-kadang, kadang-kadang tak ada. Jadi sifat tipis tebal ni ataupun sifat tarkik dan tafhim ni adalah sifat yang mendatang. Jadi kalau kalau di sini yang kita dah belajar huruf kha dan huruf ra tu sifatnya tebal. Tapi ra walaupun dia tebal tapi dia istifal. Macam mana tu? Kerana tebalnya ra itu pada baris atas adalah mendatang. Maksudnya kerana dia baris atas dia jadi tebal. Kalau dia baris bawah dia jadi tipis. Gitulah. Ada keadaan-keadaan lah huruf ra ni banyak cerita dia. Banyak cerita dia tebal tipis. Tuan-puan, sama-sama. Sekarang ni kita tengok dulu yang tipis dulu. Daripada awal. Ba, ta, sa, ja, ha, da, za, za. Sampai tu. Tengok. Sama-sama. Jangan ba. Jangan tahu. Ba, ta, sa, ja, ha, da, za, za. Lagi sekali. Ba, ta, sa, ja, ha, da, za, za. Betul tak? Ada tak yang tertinggal? Kok lah ada tertinggal ke? Sama-sama Sama-sama yang tipis sampai huruf zai dulu tuan-puan. Sampai huruf zai dulu. Yang tipis. Ba, ta, sa, ja, ha, da, za, za. Lagi sekali. Hamzah. Ba, ta, sa, jim, ja, ha, dal, da, zal, za, zai, za. Boleh tuan-puan? Ba, ta, sa, ja,
ha, da, za, za. Okey, jangan sampai kita terlalu tebal. A, ba, ta, sa, ja, ha. Okey kan? Jangan sampai meleweh sangat. E, b, t, c, j. Kan? Ya, jangan. Okey. Tabe, gitu kan. Tabe, ngak. Tabe, tabe, a, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, za. Okey, boleh? Okey, sekarang kita tengok dua huruf yang tebal yang kita dah belajar, iaitu huruf kha dengan ra. Kha, ra. Kha, ra. Kha, ra. Kha, ra. Okey, boleh tuan-puan? Masuk seterusnya huruf sin. Okey, huruf yang ketiga untuk malam ni, huruf sin. Sin dia ada 6 sifat. Tapi sebelum kita nak pergi ke sifat huruf sin, kita pergi dulu ke makhrajnya, tempat keluar huruf sin. Kat mana tuan-puan huruf sin? Okey, waalaikumsalam kepada Ustazah Salma, kepada Ustazah Dayang Indah dan yang lain-lain yang baru bersama saya. Okey, dekat mana huruf sin? Huruf sin sama dengan huruf zai tempat dia. Okey, huruf sin sama dengan huruf zai. Huruf sin dan huruf zai di bahagian hujung lidah ditekan secara ringan, ke bahagian belakang gigi bawah. Okey, hujung lidah kita ni, cuba kita gesel-geselkan dia di gigi bawah belakang, bahagian belakang. Okey, kalau bahagian depan tak boleh, macam mana nak ke depan kan? Lidah tak boleh di bahagian belakang tu. Okey, cuba gesel-geselkan situ. Okey, sekarang kita tutup mulut. Okey, geser-geserkan kita punya hujung lidah tu ke bahagian gigi bawah ni, gigi bawah belakang dia tu. Okey, buka. Senyum sikit. Sa. Okey, sa. Okey, sa. 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 Boleh tuan-tuan? Senang kan? Za, sa. Za, sa. Za, sa. Za, sa. Sa, 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 sa. Boleh tuan-puan? Sedang kan? Okey, huruf sin dia ada 6 sifat. Okey, ada 6 sifat. Yang pertama dia hamas, yang kedua rakhawah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima ismat dan yang terakhir dia ada safir. Okey, safir. Safir ni macam zai lah. Dia ada suara desiran ataupun siulan. Kalau kita perasan kan, kita sebut macam dengar tak saya cakap ni? Gitu. Jadi yang suara yang macam bersiul tu adalah suara safir nama dia. Okey. Sa, 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 sa. Okey, sekarang ni kita cuma baris atas je tau tuan-puan. Baris bawah, baris depan nanti next. Next akan datang kita akan jumpa juga. Tapi sekarang ni baris atas dulu. Okey, boleh tuan-puan? Okey, next seterusnya huruf shin. Okey, huruf shin. Huruf shin di bahagian tempat keluarnya di bahagian tengah lidah, okey, di daun lidah lah, okey, tengah lidah diangkat ditemukan ke lelangit atas. Bila kita sebut huruf shin ni, huruf shin kita jangan pakai hujung lidah. As, jangan pakai tengah lidah. Ash, sha, sha. Dan bila kita nak pergi ke makhraj huruf shin ni, maka dia akan menghasilkan tekanan udara dan angin. Menghasilkan tekanan udara dan angin. Sebab tu huruf shin ni dia ada sifat tafashi. Tafashi ni berhamburan angin. Ketika dia sabdu lagi banyak. Asha. Kalau dia sukun kurang sikit. Ash. Tapi kalau berbaris dia lagi kurang. Sha. 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 Okey, jangan muncul mulut tuan-puan. Masa dulu saya juga pernah dapat satu bacaan bila guru saya lah, saya tak perlu sebut lah kerana ni khilaf kan. Okey, ada dua guru saya. Yang pertama dia kata sya. Ada macam a'udzubillahi minash. Gini, minash. Lepas tu saya ikut dia. Kemudian saya talaki lagi di tempat yang lain, dengan guru yang lain. Dia betulkan. Dia kata tak perlu minash. Okey, dia kata minash. Kerana bila kita minash,
dia akan ada sedikit campuran dengan makhraj bibir. Jadi kita tutup mulut, maka yang kedua ni lah yang saya ikut. Okey, yang kedua ni bukan yang pertama tu saya saya nak salahkan dia, tapi kerana yalah begitulah kita tuan-puan, banyak guru ni dia akan banyak macam tu lah, kita akan dapat sikit dengan ni lain, dapat sikit dengan ni lain, begitulah tuan-puan. Okey, jadi tutup mulut, sya, gitu saja. Tutup mulut, sya, sa, za, sa, sya, za, sa, sya. Okey, huruf zai hujung lidah pakai hujung lidah, huruf sin pakai hujung lidah, huruf shin pakai tengah lidah. Sya, 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 sya. Okey, boleh tuan-puan? Pakai tengah lidah. Jangan pakai hujung lidah tuan-puan. Pakai tengah lidah. Boleh? Terima kasih. Waalaikumsalam kepada Puan Raja, Ustazah Rozita dan juga yang lain lah. Okey, terima kasih bersama saya. Okey, jangan lupa bantu share. Besok kita jumpa lagi. Setiap malam kita bersama lebih kurang dalam 30 minit sahaja tuan-puan. Okey. So, seterusnya huruf yang ni agak payah sedikit orang kita ni. Okey, huruf sad. Okey, huruf sad. Okey, huruf sad ni tuan-puan, dia punya tempat keluar ataupun makhrajnya adalah sama dengan huruf zai, sin dan sin, sama. Maksudnya di bahagian hujung lidah diletakkan, ditemukan, ditekan ke bahagian belakang gigi bawah. Sama. Okey, kita tutup mulut. Sa. Tutup mulut. Sa, sa, sa. Sa. Nampak? Senang kan? Tutup mulut. Sa. Okey, yang sa tu adalah pada sifat tafkhim. Tona dia tu, ton dia tu sa. Tu tafkhim, tebal. Okey. Dan huruf sad dia ada 6 sifat. Huruf sad dengan sin ni dia sama pada 5 sifat, sama pada 4 sifat dan beza pada 2 sifat. Bagaimana kita nak bezakan huruf sin dan huruf sad adalah pada 2 sifat ni. Okey, sin dan sad kedua-duanya hamas, kedua-duanya rakhawah. Tetapi huruf sin dia istifal, huruf sad dia isti'la. Isti'la ni maksudnya kena angkat bahagian pangkal lidah ke lelang yang atas. Dan huruf sin dia infitah, terbuka rongga di antara lidah dan lelang yang atas. Dan huruf sad ni dia itbaq. Okey, itbaq. Menutup, tertutup rongga di antara lidah dan lelang yang atas. Dan kedua-dua huruf sin dan sad ni kedua-duanya adalah ismat dan kedua-duanya ada safir. Okey, jadi kita dah jumpa 3 huruf safir tuan-puan. Kita jumpa huruf zai ada safir, huruf sin ada safir dan huruf sad ada safir. Okey, cuma huruf zai dan sin dan sad ni ada tingkatan safirnya. Ada yang lebih safir, ada yang kurang safir. Maksudnya ada siulannya lebih kuat, ada siulannya atau desiran suara tu kurang sedikit. Okey, yang paling kurang adalah huruf sin yang paling kurang. Okey, jadi huruf sad ni tuan-puan, kesilapan kita adalah pada huruf sad. Selalu kita akan sebut huruf sad dengan memuncungkan mulut. Okey, tuan-puan pegang kata-kata saya ni tuan-puan. Memuncungkan mulut hanya ada pada 3 keadaan. Yang pertama memuncungkan mulut. Maksudnya bila kita sebut huruf sad dengan muncung sa, kan as-salah, jangan as-sa, jangan muncung tuan-puan. Bila kita memuncungkan mulut, maka dia akan main bibir tu. Maka dia akan ada masuk dengan makhraj bibir tu. Dia akan masuk dengan makhraj bibir. Maksudnya dia akan ikhtilat dengan suara bibir tu. Maksudnya macam tu lah. Okey, jangan main dekat mulut. Okey, main dekat lidah. Sa. Lepas tu macam mana nak tebalkan dia? Main dekat suara. Sa. Jadi bila sa ni kita boleh juga tipiskan dia. Sa. Tapi kita sa. Tukar saja tuan-puan. Sa. Jangan sa. Jangan Okey, sa. Tutup mulut.
lidah letak belakang gigi bawah. Buka. Sa. Tutup mulut. Lidah letak belakang gigi bawah. Buka. Sa. 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 Okey, boleh tuan-puan? Okey, jangan sa. Sa, jangan. Sa. Sa. Okey. Okey, saya tadi terlupa. Okey, memuncungkan bibir hanya ada pada 3 keadaan. Yang pertama pada huruf waw. Kerana huruf waw memang dia punya makhraj dekat bibir. Okey, waw makhrajnya dekat bibir. Wa. Okey, memang makhrajnya dekat bibir. Jadi dia makhraj huruf waw ni dimuncungkan secara terbuka. Okey, tu pertama. Yang kedua dekat baris depan muncung. Okey, bu, tu dekat baris depan. Yang ketiga pada ismam. Ismam. Okey, pada ismam kan. Tak manna gitu kan. Tu muncung, isyarat muncung tu. Jadi itu saja tuan-puan. Maka setiap huruf yang berbaris atas tidak ada dimuncungkan bibir melainkan pada huruf waw. Kerana huruf waw makhrajnya memang kena muncung. Wa, wi, wu, gitu. Okey, jadi sa jangan muncung. Sa. Okey, ihdinas si. Jangan ihdinas gitu. Okey, ihdinas si. Okey, jadi sempurnakan, nak bezakan sa dengan sin, sempurnakan sifat isti'la dan juga sifat itbaq. Maksudnya bahagian lidah tu semua ditebalkan naik sampai ke langit tu, naik kan. Sa. Kalau sin, sa. Sa. Boleh tuan-puan? Boleh Okey, terima kasih pada yang bersama saya. Okey, seterusnya kita masuk huruf yang terakhir pada malam ni, huruf dad. Okey, dad. Dia sama ada di lidah kiri atau di lidah kanan, di bahagian pangkal. Okey, di bahagian pangkal kiri atau kanan. Okey, di bahagian pangkal kiri atau kanan. Itu makhrajnya, ditekan ke bahagian gigi garham atas. Kalau kita biasa kiri, maka ditekan ke gigi garham atas belah kiri. Kalau kita biasa kanan, maka ditekan bahagian lidah kanan tepi tu, kanan pangkal ni, bahagian pangkal sikit tu kan. Okey, bahagian pangkal ditekan ke gigi garham atas belah kanan. Ikut tuan-puan lah. Kalau saya biasa kiri. Jadi yang saya pegang pipi saya ni adalah ni belah kiri saya. Mungkin di tempat tuan-puan dia akan jadi belah kanan. Sebab di kamera ni dia dah jadi terbalik lah. Okey, itu makhrajnya. Okey, sekarang kita cerita sifat dad pula. Dad dia ada 6 sifat juga. Okey, yang pertama dia jahar, tertahan nafas. Yang kedua dia rakhawah. Okey, dad ni biasa kita akan terlepas pada sifat ni. Sifat rakhawah. Dad ni dia ada sifat terlepas suara. Dia nampak sifat dia tu bila dia sukun. Okey, kemudian dad juga adalah sifat isti'la dan itbaq dan juga ismat, dan yang terakhir dia ada sifat istitalah. Istitalah ni adalah memanjang makhraj huruf dad itu daripada bahagian pangkal kiri atau kanan, bahagian pangkal tepi sehingga masuk ke bahagian hujung tepi, sehingga masuk ke makhraj huruf lam. Tu. Okey, so dad ni ada 7 sifat. Okey, so 7 pula, ada 6 sifat. Okey, so kita sebut dha. Okey, tekan, pergi dulu, tekan dha, tekan dha, tekan dha, tekan dha, tekan dha, tekan dha. Jangan muncung tuan-puan. Okey, jangan muncung. Saya daripada tadi tak sebut muncung pun, tak ada sebut mulut saya muncung. Dha, lagi dha, lagi dha, lagi dha, lagi tekan dha. Okey, boleh. Okey, kesilapan kita adalah bila kita pakai hujung lidah. Hujung lidah tempat makhraj huruf dal. Walad. Pakai hujung, salah tuan-puan. Sebab memang bukan tempat dia. Tempat dia di bahagian kiri. Walaupun mungkin suaranya tu betul atau macam bunyinya tu hampir tepat, tetapi kerana ia berkaitan dengan tempat keluar. Macam saya katakan semalam tuan-puan, setiap huruf hijaiyah ni, yang 29 ni, semua ada tempat tinggal dia masing-masing. Bila kita pergi ke tempat
tinggal yang lain, maka kita akan dapat huruf yang lain. Bila kita pergi tempat tinggalnya yang tepat, maka baru kita akan dapat bawa huruf yang tepat. Maksudnya kita bawa keluar huruf yang tepat. Begitulah. Jadi dot ni tempat tinggal dia sebenar, alamat dia, rumah dia, dia tinggal di bahagian lidah, yang mana lidah itu ditekan ke bahagian gigi geraham kaca atas. Gigi geraham atas, bukan gigi geraham kaca atas, gigi geraham atas. Dan dia mesti di bahagian tepi kiri atau tepi kanan. Jangan pakai ujung lidah. Hujung lidah ni mana? Hujung lidah ni tergantung. Jadi dia ada sifat istitolah daripada bahagian tempat keluar dia tu di bahagian pangkal tepi. Tapi sifat dia tu membawa ke bahagian hujung tepi. Tu sifat. Tapi makhrajnya di bahagian pangkal tepi lidah. Boleh tu ya. Okay, lagi sekali teman. Do. Okay, boleh. Okay, selesai untuk malam ni. So, kita ulang daripada awal. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, sa, da. Lagi sekali tuan-tuan. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, sa, da. Jangan muncung. Tak ada muncung. Tak ada. Lagi sekali tuan. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, sa, da. Okey, alhamdulillah. Saya harap pada malam ini tuan-puan dapat manfaat daripada pengajian kita pada malam ini. Jumpa kita besok insya-Allah. Paling lewat macam hari ni lah. Hari ni terpaksa lewat sedikit. 9.20 baru dapat bersama. Okey. So, kita jumpa besok. Terima kasih yang bersama saya. Jangan lupa share. Nanti kalau tuan-puan nak tengok ulangan lagi, bolehlah tengok. Okey, ajak family, ajak rakan-rakan, tag rakan-rakan. Okey, moga-moga daripada pengajian kita malam ni ada manfaatnya untuk saya dan tuan-puan juga, untuk ibu saya, untuk guru-guru saya juga. Okey, kalau ada salah silap daripada saya sendiri, bolehlah PM saya, kodlah saya pun manusia biasa, takkan lari daripada kesilapan. Kodlah saya ada silap ke, sebutan saya ke apa ke, tuan-puan bolehlah DM saya ke, PM saya ke. Okey, jumpa lagi besok tuan-puan. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi besok. Salam sayang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.